Muhammad Al-Fatih adalah salah seorang sultan yang berkuasa di Empire Uthmaniyah. Dialah yang memusnahkan Empire Byzantine dan menakluki banyak negeri dan kerajaan. Daripada mereka, Carinthia, Galata, Argos, dan Genova. Beliau secara pribadi mengetuai tentera yang mengepung Belgrade, ibu negara Serbia. Mereka menaklukinya dengan limpah kurnia Allah dan mengambil alih kuasa ke atas kerajaan Yunani. Trumborin. Pada tahun 1462, beliau menaklukki Romania, Bosnia, Herzegovina, dan Albania, dan Kanya menjadi sebahagian daripada Empire Uthmaniyah. Pada tahun 1476, beliau menakluki Hungary dan Moldova. Cukuplah baginya bermegah-megah bahwa dia menggenapi ramalan Nabi. Konstantinopel akan ditakluki. Betapa hebatnya seorang pemimpin adalah pemimpinnya dan betapa hebatnya sebuah tentera adalah tentera itu. Tidak sampai 857 tahun selepas hijrah pada 20 Jumada al-Awal. Dan Muhammad Ibnu Murad yang berusia 21 tahun mendapat gelarannya Al-Fatih, sang penakluk, dengan memenuhi nubuatan utusan Allah dengan membebaskan Konstantinopel. Dia menamakan semula kota itu Islambol, kota Islam, melindungi penduduk Kristiannya, dan meneruskan kempen membangunkan semula bandar itu ke tahap yang lebih tinggi daripada yang dicapai oleh Byzantine. Dia menugaskan penambahbaikan sistem sanitasi bandar, menggunakan sumber air bersih untuk penduduknya, membuka dapur untuk orang yang lapar, dan memerintahkan pembinaan banyak masjid dan universiti yang masih boleh kita lihat hari ini. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 27 Rejab 835 selepas hijrah. 30 Mek 1432. Beliau dibesarkan di bawah pengawasan ayahandanya Sultan Murad II, Sultan Uthmaniyah ke-7. Bapaknya menyediakan dan melatihnya untuk memikul tanggung jawab jawatan seorang sultan. Muhammad Al-Fatih menghafal Al-Quran, mempelajari riwayat kenabian, fiqh Islam, matematik, astronomi, dan kemahiran yang diperlukan untuk peperangan. Beliau juga mempelajari bahasa Arab, Parsi, Latin, dan Yunani. Dia menyertai bapaknya dalam pertempuran dan penaklukannya. Bapaknya melantiknya sebagai pemerintah sebuah emiria kecil supaya dia boleh menerima latihan praktikal mentadbirkan hal ehwal negara di bawah seliaan beberapa ulama terkemuka masa itu. Perkara ini mempengaruhi watak putra muda itu dan mewarnai pribadinya dengan akhlak dan adab Islam. Syekh Aqsamsuddin, salah seorang ulama yang mengawasi didikan Muhammad Al-Fatih, berjaya menyemai dalam hatinya semangat berjuang di jalan Allah dan keinginan untuk menjadi seorang yang bercita-cita tinggi. Dia juga memberi inspirasi kepada Muhammad untuk melakukan perkara yang mustahil, untuk menakluki kota yang paling berkuasa di dunia pada masa itu. Itulah Konstantinopel. Benih itu telah ditanam dan Muhammad Al-Fatih mengabdikan masa mudanya untuk mempersiapkan apa yang menjadi pencapaian paling penting dalam hidupnya, mengalahkan Empire Byzantine dan menakluk Konstantinopel. Selepas kemangkatan ayahandanya Sultan Murad II pada tanggal 7 Februari tahun 1451 Aceh, Muhammad Al-Fatih mengambil alih dan menjadi Sultan Empire Uthmaniyah. Dia seorang lelaki muda yang kuat, baru berusia 20 tahun, sangat bersemangat dan bercita-cita tinggi. Dia memikirkan penaklukan Konstantinopel, ibu kota Empire Byzantine. Mimpi ini membuatkan dia terharu sehingga dia tidak akan bercakap tentang apa-apa subjek kecuali penaklukan Konstantinopel. Dia tidak membenarkan sesiapa yang duduk bersamanya bercakap kecuali tentang penaklukan yang diharapkan. Langkah pertama dalam mencapai impiannya ialah menguasai Selat Bosforus.
supaya dia dapat menghalang sebarang sokongan atau bekalan yang mungkin datang ke Konstantinopel dari Eropa. Jadi dia membina sebuah istana besar di pantai Eropa Selat Bosforus, bersama-sama dengan pegawai kanan tertinggi. Beliau secara pribadi mengambil bahagian dalam membina istana. Ia mengambil masa 3 bulan untuk membina istana ini yang kemudiannya dikenali sebagai Istana Rom. Di tebing lain Selat Bosforus terdapat Istana Anatolia. Ia kemudian menjadi mustahil bagi mana-mana kapal untuk menyeberang melainkan ia mendapat kebenaran daripada tentera Uthmaniyah. Konstantinopel juga diperkuat oleh tembok Theodosian. Tembok-tembok ini adalah 3 baris kubu pertahanan. Ini bermakna terdapat 3 dinding yang disusun di hadapan satu sama lain. Dinding luar mempunyai trek rondaan. Dinding tengah menyediakan platform penembakan untuk menembak jatuh pasukan lawan yang menyerang. Tembok pertama dan dinding dalam adalah 5 meter tebal dan 12 meter tinggi, menjadikannya yang terbesar daripada 3 dinding. Semua ini menjadikan kota Konstantinopel tidak dapat ditembusi dan menahan pengepungan tanah runtuh selama 800 tahun. Malah Sultan terdahulu dari Empire Uthmaniyah Chuba dan gagal menawan ibu kota Bizantine. Walaupun Bizantine telah berjaya menumpaskan mana-mana pasukan tentera yang akan menyerang tembok kota mereka, mereka tidak mendapat bantuan daripada sekutu Kristian Barat karena kekalahan yang menghancurkan kepada tentera salib dalam pertempuran Varna 1444 di tangan Bapa Muhammad Murad II. Pertempuran itu dan pertempuran Kosovo 1448 menghalang negara-negara Eropa daripada menghantar sebarang bantuan ketenteraan yang besar untuk membantu Bizantine. Selain itu, orang Bizantine tidak mahu menyatukan gereja Pope dengan gereja mereka. Jadi itu tidak membantu mengukuhkan hubungan itu. Konstantinopel telah bertahan dalam pengepungan selama 800 tahun. Yang bermaksud mereka telah berurusan dengan senjata yang dibuat pada zaman pertengahan. Al-Fatih mempunyai satu perkara yang dikepung sebelumnya Konstantinopel kekurangan kuasa meriam. Seorang jurutera berbakat berjaya membuat beberapa meriam untuk Sultan. Satu daripada meriam ini, tidak pernah diketahui sebelum itu, adalah 700 tan dan pelurunya seberat 1,500 kg. Bunyi cangkerangnya kedengaran dari jauh. Ia ditarik oleh 100 lembu, dibantu oleh 100 orang kuat. Meriam gergasi ini dipanggil Sultanic Cannon. Muhammad Al-Fatih adalah seorang jenius tentera. Perancangan perang strateginya tiada tandingannya dan terbukti dalam perhatiannya terhadap persiapan perang. Strategi perang beliau boleh dibahagikan kepada 2 peringkat, yaitu strategi sebelum perang dan strategi semasa perang sedang berlangsung. Muhammad Al-Fatih mengamalkan strategi besar sebagai corak strategi sebelum perang. Strategi besar ialah proses di mana semua cara yang tersedia untuk negara dipertimbangkan dalam mengejar pengaruh politik yang berterusan. Ini melibatkan perancangan dari segi diplomasi, maklumat, kuasa ketenteraan dan ekonomi. Dari segi strategi politik sebelum beliau menyerang Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih menandatangani perjanjian damai dengan 3 negeri, Serbia, Bulgaria dan Hungary. Ditetapkan dalam perjanjian ini adalah kewajiban negara untuk menegakkan gencatan senjata dengan Uthmaniyah dan tidak mencampuri sebarang urusan peperangan yang dilakukan oleh Uthmaniyah dengan mana-mana negeri lain. Muhammad Al-Fatih berjaya mengumpul dana khas sebelum perang sebenarnya dilakukan. Ini adalah sebahagian daripada strategi ekonominya. Ini melibatkan peningkatan cukai dari negeri-negeri di bawah perlindungan Uthmaniyah dan memperkenalkan dasar ekonomi yang membolehkan beliau mengawal produk tertentu dalam sektor perdagangan. Strategi ketenteraan akan memerlukan yang besar proporsi tumpuan Muhammad Al-Fatih.
Muhammad Al-Fatih dapat mengumpulkan ratusan ribu tentara berjalan kaki serta tentara berkuda, lelaki bersenjata dan pemandu gerabak senjata dari seluruh wilayah. Tentara Laut Utsmaniyah adalah hebat dan kuasa laut mereka bertahan selama berabad-abad di lautan Hindi. Muhammad Al-Fatih sentiasa memastikan mempunyai armada tentara laut yang besar bersedia untuk berperang. Mengenai perancangan geografi, Muhammad Al-Fatih tidak mengambil risiko. Dia akan melakar strateginya pada peta dengan berhati-hati. Dengan beberapa laporan menyatakan bahwa dia biasanya mengambil masa beberapa hari untuk menyiapkan rancangannya dan yang lain berkata dia akan menghabiskan sepanjang malam untuk menganalisis taktik perangnya, mengesan sebarang kelemahan, kesilapan dan kelemahan dalam perancangannya. Muhammad Al-Fatih tidak berhenti di situ. Dia melihat kepada pengepungan sejarah yang dilakukan di Konstantinopel. Coba memahami kesilapan dan taktik yang cacat mereka. Dengan mengetahui kesilapan sultan dan pemimpin Islam lain dalam menumbangkan pemerintahan Bizantin di Konstantinopel, dia merumuskan strategi baru yang tidak dapat dilakukan oleh pemimpin terdahulu, yaitu menyerang kota dari dua penjuru, darat dan laut. Muhammad Al-Fatih memahami bahwa majoriti daripada pemimpin menggunakan taktik darat untuk mencoba dan menawan bandar itu. Ini gagal karena Bizantin tidak terjejas oleh ini, memandangkan mereka menggunakan laut untuk laluan perdagangan dan bekalan perang. Untuk memintas isu ini, Muhammad Al-Fatih meletakkan tentara kakinya dan tentara berkuda di darat manakala tentara lautnya telah ditempatkan di jalan laut untuk menghalang kapal, membawa bantuan dan bekalan perang dari negara Kristen lain. Akhir sekali, Muhammad Al-Fatih memastikan strategi sebelum perang beliau kejayaan dengan menempuh laluan yang panjang dan sukar ke Konstantinopel. Penguasa Bizantin yang mendung ini berpikir karena tidak jelas sama ada Utsmaniyah sedang menuju ke arah mereka. Sultan telah menggunakan taktik ini berkali-kali dan yang terkenal penguasa telah menyerah kepadanya tanpa perlu melawan karena mereka tidak tahu Utsmaniyah berada di depan pintu mereka, menyebabkan mereka tidak bersedia. Dan seterusnya pada tanggal 6 April tahun 1453. Pengepungan Konstantinopel telah bermula. Gelombang demi gelombang, Utsmaniyah menyerang tembok Konstantinopel tetapi tidak berjaya. Walaupun dengan meriam besar mereka tidak dapat melakukan banyak kerusakan pada dinding. Di sisi lain pengepungan, armada tentara laut Utsmaniyah mengalami masalah yang sama dan mereka tidak dapat memasuki Teluk Golden Horn karena rantaian besar yang terbentang di pintu masuknya. Semua masalah ini merisaukan Muhammad Al-Fatih. Dia tahu bahwa jika dia menjadi menang, dia perlu meninggalkan rancangannya sebelum perang dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. Muhammad Al-Fatih mengarahkan pembinaan jalan kayu yang digris supaya diseret kapalnya ke atas Bukit Ketanduk Emas memintas penghalang rantai. Para pembela terpaksa menyuraikan sebahagian daripada pasukan mereka untuk mempertahankan tembok laut di sepanjang Tanduk Emas. Ini memberi peluang kepada Utsmaniyah untuk melancarkan secara besar-besaran serangan terakhir, menyerang dinding dengan kekuatan penuh. Tentara mengepung Konstantinopel dan meriam Utsmaniyah mula menembak peluru berpandu mereka ke arah tembok kota yang berkubu siang dan malam. Dari semasa ke semasa, Sultan mengejutkan musuh dengan rancangan perang yang baru. Bizantin telah dikalahkan di beberapa titik yang berbeza. Janissary elit Utsmaniyah telah diarahkan untuk menekan ke hadapan, menekan Bizantin untuk berundur dan tidak lama kemudian bendera Utsmaniyah dilihat di atas pintu gerbang kecil. Panik berlaku dan pertahanan Bizantin runtuh. Akhirnya, selepas 53 hari pengepungan pada tanggal 29 Mei tahun 1453,
Sultan Muhammad telah menakluki Konstantinopel. Sultan Muhammad tiba di atas kudanya dalam perarakan besar yang termasuk menteri dan panglima. Tenteranya. Perarakan Sultan berarak sehingga sampai ke Hagia Gereja Sofia tempat penduduk kota itu berkumpul. Dia turun dari kudanya dan sholat 2 rakaat bersyukur kepada Allah yang telah memberkatinya dengan penaklukannya. Kemudian Sultan bertitah kepada penduduk kota itu. Berdirilah. Saya Sultan Muhammad dan saya ingin memberitahu Anda, saudara-saudara Anda dan semua orang yang hadir, bahwa nyawa dan kebebasan Anda dilindungi. Sultan memerintahkan supaya gereja itu dijadikan masjid dan buat pertama kalinya azan kedengaran dari tempat ini. Sehingga kini, masjid ini masih dikenali sebagai Masjid Hagia Sophia. Dia juga memutuskan untuk mengambil Konstantinopel sebagai ibu kota negaranya. Ia dipanggil Islambul, bermaksud rumah Islam. Kemudian, perkataan itu diputar belit dengan kejam untuk menjadi Istanbul. Sultan sangat bertolak ansur dan berbelas kasihan dengan penduduk kota dan bertindak mengikut ajaran Islam. Dia memerintahkan tenteranya untuk memperlakukan tawanan perang mereka dengan cara yang baik. Sultan sendiri membayar uang tebusan untuk sejumlah besar tawanan perang daripada uangnya sendiri. Pada usia 23 tahun, dia dapat menakluki Konstantinopel apabila ramai yang lain gagal. Kemudian, Muhammad Al-Fatih menuju untuk menyelesaikan penaklukannya di Balkan. Dia berjaya menaklukki Serbia, Greece, Romania, Albania, dan Bosnia, Herzegovina. Dia juga tidak sabar untuk menakluk Rom supaya dia boleh mempunyai satu lagi sumber kebanggaan. Selain penaklukan Konstantinopel, untuk mencapai harapan besar ini, dia perlu menakluki Italia. Dia menyediakan armada yang hebat untuk misi ini. Dia berjaya mendaratkan tenteranya dan sejumlah besar meriam berhampiran bandar Italia, Otranto. Akibatnya, dia berjaya menawan istananya pada Julai 1480 AC. Muhammad Al-Fatih memutuskan untuk mengambil Otranto sebagai pangkalan untuk operasi ketenteraannya di utara sehingga dia boleh sampai ke Rom. Dunia Eropa ketakutan karena percobaan ini dan mereka menjangkakan kejatuhan kota bersejarah Rom ke tangan Muhammad Al-Fatih. Bagaimanapun, dia meninggal dunia secara tiba-tiba pada tanggal 3 Mei tahun 1481 AC. Dia menasihati anaknya Bayezid II dengan berkata, "Di sini saya sedang mati. Tetapi saya tidak menyesal karena saya telah meninggalkan kamu. Jadilah orang yang soleh, adil, dan penyayang. Menderma secara bebas kepada rakyat dan membela mereka tanpa diskriminasi. Raja-raja dunia wajib menyebarkan Islam. Utamakan agama dan jangan jemu dalam mengejarnya. Janganlah melantik orang-orang yang lalai dalam agama dan menjauhi dosa-dosa besar, serta orang-orang yang tenggelam dalam kefasikan dan bid'ah yang mungkar. Luaskan sempadan negara kita dan pastikan kekayaan khazanah tidak disia-siakan. Jangan sekali-kali menghulurkan tangan Anda kepada kekayaan ahli rakyat melainkan jika dibenarkan oleh syarak, menjamin yang lemah untuk kekuatan mereka dan memberi dengan percuma kepada mereka yang layak."